Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi yanfa' bi nafsina wan nasi ajma'in wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia pengurusi surau, tuan imam, tuan-tuan dan hadirin hadirat yang rahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertamanya kerana dengan izinnya dapat kita bertemu lagi tuan-tuan, untuk saya berkongsi lah dengan tuan-tuan beberapa ilmu-ilmu berkaitan dengan fiqh munakahat, untuk teruskan lagi lah buku yang saya bawa ni, yang fatwa munakahat ni, daripada keputusan muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan. Jadi alhamdulillah, saya alhamdulillah banyak kali ni. Kenapa? Saya dah log tarikh tu, dah dapat awal mesej dah tapi saya terlalu banyak urusan. Saya naik kereta jalan terus nak mengalir ke Bakri. Nasib baik tengok handset ni hidup pula. Pasal hidup ni tengok 7.30 kuliah surau Aslihin, Mak Datuk patah balik saya. Hari ni Allah nak jumpakan kita, nak temukan kita tuan. Petang semalam pun saya, tuan kenal Toki Petronas Haji Halil kan? Ya kan, di Kosai. Baru jumpa saya bulan lepas gitulah, ada majlis apa kat surau dia, bawa cerita dengan dia. Cerita yang ni pak motor saya di rumah kat depan ni, dia kecil-kecil selalu duduk sana apa semua Buat dia cerita silam-silam dia cerita. Rupanya Jumaat lepas saya naik dia khatib naik ke depan baca khutbah. Selalu dia pergi semayang dekat Pek Korma, Masjid Pek Korma. Jumaat lepas dia nampak betul-betul depan saya. Dia semayang kat Masjid Bakri tu. Rupanya itulah last dia semayang Jumaat kat situ tuan. Semayang kat kampung dia sendiri. Ni kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, alhamdulillah tuan-tuan, kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dapat meneruskan kerja-kerja kita sebagai hamba Allah, yang mana Allah sebut dalam Al-Quran, yang mana Allah jadikan kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ingat kerja kita tu beribadah. Tu kerja kita tuan. Kerja utama kita ibadah. Baik, saya nak teruskan berkenaan dengan keputusan muzakarah fatwa ni yang ke-13, iaitu pencantuman benih untuk mendapatkan zuriat. Dalam Islam tu apa hukumnya? Macam kita tak apalah. Macam saya ni kadang-kadang kita subur kan. Kita subur kadang. Kahwin tak sampai setahun dia dah beranak. Masuk tahun kedua dia beranak lagi. Aduh, kan. Orang kata orang Melayu kata ni, benih kalau baik cempak dekat laut jadi pulau. Cempak dekat mana lagi tadi? Cempak dekat hutan jadi gunung. Ke apa? Tapi ada orang Allah anugerahkan dia susah nak dapat zuriat kan. Kahwin bertahun-tahun tak dapat zuriat. 20 tahun kahwin tak dapat zuriat. Usia makin lama makin tua, makin susah dapat zuriat. Jadi dalam dunia moden hari ni, abad 21 ni, manusia semakin bijak dan pandai. Mereka ni meneroka ilmu-ilmu baru, sehinggalah mereka yang susah ataupun tak boleh mendapatkan zuriat, mereka boleh usahakan supaya mendapatkan zuriat. Baik. Jadi muzakarah jawatankuasa fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal orang Islam Malaysia kali ke-56 bersidang ber-7 Mei 2003 telah membincangkan percantuman benih untuk mendapatkan zuriat. Muzakarah telah memutuskan bahawa pertama, hukum mencantumkan benih yang dikeluarkan sebelum akad nikah dan kemudiannya dibuat percantuman dalam tempoh perkahwinan yang sah adalah haram. Ini teknik yang pertama lah. Maknanya ni berkenaan dengan masa waktu. Jadi ini suami isteri ni, lelaki perempuan, dia belum kahwin. Keluarkan benih dulu. Simpan. Masuk, dia freezekan dulu. Simpan dulu. Lepas tu bila dah nikah baru cantumkan. Maknanya benih tadi dia ambil di luar nikah dia. So walaupun lepas tu dia nikah dicantumkan, dalam Islam ni keputusan muzakarah kata haram, tak sah. Tak boleh. Dia mesti dah nikah, akad dulu.
barulah boleh cantum ke tak cantum ke Yang kedua, hukum mencantumkan benih yang diambil dan dicantumkan dalam tempoh perkahwinan. Yang sah adalah harus. Dah kahwin, baru dah buat proses tu. Jadi saya buat exercise sikit tuan-tuan. Kita tengok, rupanya teknik pencantuman ni macam cantum pokok juga kan. Dia banyak jenis, banyak cara. Ada yang cantum batangnya, ada cantum kulitnya, ada dah macam-macam cantum. Saya pun tak tahu. Tu kena tanya apa orang yang ni lah, pertanian lah Jadi kita ambil ambil sedikit ilmu yang disebutkan dia kata al ulama tu warasatul anbiya kan. Jadi kita ni hari jadi doktor sekejap. Kita belajar sikit tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan agama ni berkenaan dengan persenyawaan ni. Persenyawaan buatan dan bayi tabung uji ni. Ketetapan syarak yang berkaitan dengan tajuk pencantuman benih tadi. Kita dengar tadi Dia kata kaedah kelahiran bayi secara fitrah bermula dengan pertemuan dua anggota sulit antara suami isteri ketika proses hubungan kelamin, lantas berlaku persenyawaan antara benih suami sperma dan benih isteri ovum. Itu pada asalnya. Itu cara yang biasanya. Gitu kan. Setiap anak yang lahir mempunyai ikatan hubungan yang erat dengan kedua ibu bapa mereka. Hubungan anak dengan ayah, iaitu hubungan berkaitan dengan kejadian manusia melalui air mani si bapa dan hubungan perwarisan. Kemudian hubungan anak dengan ibu adalah hubungan yang berasaskan ovum si ibu. Hubungan ketika masa mengandung anak dan penjagaan yang sumbernya adalah berasaskan rahim ibu. Ini hubungan-hubungan anak dengan ibu dan bapa. Jadi oleh itu apabila sperma bukan milik si ayah tetapi milik kepada lelaki lain, maka di sana terputus hubungan si anak dengan si bapa yang merupakan suami kepada wanita yang melahirkan anak tersebut. Ni maknanya teknik pencantuman lah. Kalau yang tadi tu di luar perkahwinan tadi kan, di luar perkahwinan yang sah, maka adalah haram hukumnya. Apabila ovum bukan milik si ibu yang mengandungkan si anak, maka di sana telah terputus salah satu daripada dua hubungan antara anak dan ibu. Ni dia ada dua cara lah. Satu, ambil benih suami masuk dalam isteri dia, atau benih lelaki lain masuk dalam rahim isteri dia. Ada pula dia ambil benih suami dia tapi letak dalam rahim orang lain. Macam-macam cara kan. Macam dulu cerita Michael Jackson kan. Dia ambil benih dia, sperm dia, letak dalam perempuan. Upah tu siapa yang nak kandungkan anak dia tu. Jadi ibu tumpang. Kalau ibu tumpang kat rumah kita tak apa, ni tumpang dalam rahim tu. Guna pula ovum wanita tu. Itu yang jadi masalahnya. Okey, apabila sperma dan ovum adalah kepunyaan dua pasang suami isteri, tetapi dua benih yang telah dipersenjawakan ini dikandungkan oleh wanita lain, maka terputus hubungan antara anak dan ibu yang menghasilkan ovum tadi. Kesimpulan, apabila terputus salah satu hubungan tersebut, maka si ayah bukan lagi ayah yang sah dan si isteri bukan lagi ibu yang sah. Itu dia punya pokok hukum tu. Jadi walaupun ambil benih suami, ambil benih isteri yang sah, tapi tumpang dalam rahim orang lain pun tak sah. Dia kena ingat gitu tuan-tuan. Jadi usahanya macam mana? Mesti daripada benih suami dan juga ovum isteri tu, dengan akad nikah yang sah. Buat apa cara pun. Ataupun kalau tak ada, ambil aja anak orang lain. Ambil bela. Buat daftar anak angkat contoh kata ataupun ambil bayi, susukan. Jadi anak susuan. Itu cara yang mudah, yang senang. Sesuatu hukum yang bakal diputuskan bergantung kepada kekuatan mafsadah dan juga manfaah. Oleh itu mana-mana di antara dua sudut ini lebih kuat berbanding dengan sudut yang kedua, maka hukum akan mengikut pihak satu segi yang lebih kuat, sama ada dalam memutuskan halalnya dalam satu perkara atau sebaliknya. Kita tengok teknik-teknik yang digunakan untuk mendapatkan anak. Kita belajar sikit tuan-tuan ni kita kena kembangkan sikitlah pengetahuan kita kan tentang dunia moden ni hari. Jangan kita ni hari ada kalangan bukan saja orang biasa, kalangan guru pun saya jumpa dah moden guna komputer, guna laptop, nak guna pun takut, macam takut meletup. Tekan satu, tak pandailah, fobia, tekan satu. Ini hari persediaan pun dah pakai
Komputer tuan. Dulu kita menyalin pakai tangan kan. Sekarang persediaan pun pakai komputer. Boleh online, send terus. Ni hari buat, sebelum mengajar, hantar, bukan hantar ke daerah, boleh hantar ke Johor terus. SU boleh tengok semak sekali. Dia buat tak buat persediaan ni. Apa dia ajar ni hari? Punya dahsyat ni. Ni teknologi tuan eh. Jadi benda-benda ni termasuk dalam teknologi lah. Adalah penghasilan bayi tadi. Kita belajarlah, ambil pengetahuan dengan perkara tersebut. Baik. Jadi ringkasan keputusan pada durah yang ke-7 berlangsung di Makkah pada 11 hingga 7 Rabiul Akhir pada 1404 Hijrah. Bersamaan dengan 14 hingga 1984. Dah lama dikeluarkan keputusan-keputusan sama ada dalam Malaysia ataupun luar daripada Malaysia berkenaan dengan persenyawaan ni. Okey, pertama persenyawaan buatan boleh dikategorikan dengan dua cara. Dua cara lah. Penjelasan bagi cara diamalkan dalam proses persenyawaan buatan. Cara pertama, sperma suami diambil seterusnya dimasukkan ke dalam faraj isteri melalui kaedah perubatan moden agar sperma tersebut dapat bergabung dengan ovium si isteri lalu menghasilkan persenyawaan secara tabi'i. Kaedah ini digunakan apabila si suami tidak mampu untuk mengeluarkan sperma yang mampu untuk pergi ke ovium secara tabi'i. Sebab tu ini fitrah, tuan-tuan. Minta maaf dah cerita tuan-tuan. Kita pun dah tua ni kan. Jadi kita ambil maklumlah benda ni walaupun dia agak sensitif tapi ni ilmu tuan-tuan. Kita kena faham. So biasanya macam itulah keadaannya. Allah jadikan tu penuh dengan hikmahnya. Kenapa kalau keluar mani tu kenapa dia terpancut gitu? Sebab dia nak pergi jauh ke dalam ovium wanita. Kalau dia tak pergi laju tu, dia tak boleh sampai ke ovium. Tu antara sebab lemahnya sperma tu. Dia susah nak mengandung. Minta maaf lah cakap ni munakahat kan. Kita belajarlah benda-benda ni tuan-tuan. Kita pun umur dah lanjut benar dah. Dah 5 siri, 6 siri kan. Baik. Jadi cara kedua ialah sperma daripada seorang lelaki asing diambil lalu dimasukkan di dalam faraj seorang wanita yang telah bersuami dengan tujuan agar sperma tersebut mampu untuk bercantum dengan ovium si isteri tersebut. Cara ini digunakan apabila suami tidak mampu untuk menghasilkan sperma yang benar-benar layak untuk menghasilkan anak apabila bercantum dengan ovium. Tuan-tuan kalau belajar sains ni memang secara keseluruhan mana-mana pun kita belajar memang dia kata bila dia kata keluar air mani tu, bila satu pancutan air mani tu sebenarnya mengeluarkan berjuta benih. Berjuta sebenarnya. Bukan keluar satu dua je, berjuta sebenarnya. Hanya sperma yang betul-betul berkualiti yang boleh pergi ke ovium wanita dan boleh menjadi jadi bayi akhirnya. Adalah dia panggil zygote lah apalah macam-macam namanya kan. Kemudian jadilah bayi dan sebagainya. Bayangkan daripada juta-juta kita ni tuan hebat Tuhan pilih kita ni. Daripada juta-juta sperm tu yang jadi satu je kita. Kadang-kadang adalah yang kembar 2, adalah kembar 3, adalah kembar 4 kan. Tapi biasanya pada adatnya itulah satu je daripada juta-juta yang keluar tu. Jadi kita ni hebat. Sebenarnya kita ni hebat tuan-tuan. Baik. Cara ketiga, sperma dan ovium daripada sepasang suami isteri diambil lalu disenyawakan di luar rahim dengan kaedah persenyawaan beradas dipanggil. Apabila kedua-dua benih tersebut telah bersenyawa, kedua-dua benih tersebut dimasukkan dalam rahim isteri pemilik ovium yang disenyawakan lalu berlakulah proses penempelan di dinding rahim dan membesar sehingga dilahirkan. Keempat pula, berlaku penyewaan luar secara beradas antara sperma yang diambil daripada suami tetapi ovium diambil daripada wanita lain yang bukan isteri kepada pemilik sperma tersebut. Lalu kedua-dua benih yang telah disenyawakan tadi dimasukkan dalam rahim isteri kepada pemilik sperma. Keadaan ini berlaku bila si isteri tidak mampu untuk menghasilkan ovium yang benar-benar sihat yang mampu untuk disenyawakan, tapi beliau memiliki dinding rahim yang mampu untuk menerima tempelan ovium dan sperma yang disenyawakan. Macam-macam masalah tuan-tuan. Kadang masalah rahim sempit lah, kecil lah, besar lah. Kadang-kadang masalah sperma lah, benih lelaki. Kadang masalah benih yang perempuan daripada oviumnya, dinding farajnya dan sebagainya lah. Macam-macam benda yang boleh menyebabkan berlakunya ketidaksuburan. Sebab tujuan perkahwinan memang orang nak anak tuan. Mana ada orang kahwin tak nak anak,
Sebab anak tu dia jadi waris kita. Jadi waris kita. Dialah besok yang tolong beri pahala kat kita kan. Dialah tolong membantu kita dalam usaha kerja kita ke. Dialah yang meneruskan salah silah keluarga kita dan sebagainya. Itu antara tujuan utama perkahwinan tu adalah untuk mendapatkan zuriat. Baik, dan cara kelima tu berlaku persenyawaan di luar dalam tabung uji atas sperma seorang lelaki asing dengan ovium seorang perempuan yang bukan isi milik sperma. Lalu kedua benih ini ditempelkan pada dinding rahim seorang wanita lain yang telah berkahwin. Ini pun ada. Kat Amerika yang banyak buat macam ni tuan. Di Amerika sana dia akan ada proses penjualan dan bankkan sperma. Dia boleh jual. Kalau tuan-tuan ni orang hebat, akal bagus, cerdik, sihat tubuh badan, cantik, muka handsome, tuan-tuan boleh jual sperm tuan-tuan. Mahal harganya. Lagi bagus orang tu, lagi mahal spermnya. Di Amerika, dia ada tabung sperma. So nanti perempuan ni boleh pilih tak nak kahwin dengan apa, dia boleh pilih pergi macam ke pasar raya kan, kita pilih kasut. Oh kasut ni, kasut tu, okay, Adidas tak bagus. Ni nak kasut apa? Kasut Bata kata. Kita boleh pilih tengok bentuk dia, warna dia apa. Kat sana macam tu lah. Sperm tu dia boleh beli. Nak sperm macam mana? Dia dikategorikan. Ni moden ni, keadaan moden ni, subhanallah. Orang kata di luar jangkaan kita kadang-kadang teknologi moden ni. Sebab ni hari pun berlaku. Manusia ni banyak buat kerja luar fitrah. Kan? Banyak keluar fitrah. Ada lelaki malas nak kahwin tapi nak anak. Ada perempuan pun macam tu juga. Malas nak kahwin, susah, terikat. Tapi nak ada anak. Suka pula nak beranak lelaki, nak apa semua. Dia kaya pula kan. Esok kalau dah harta tu nak bagi siapa kan. Saya kadang-kadang ada juga kawan-kawan saya ni yang yang lembut-lembut sikit kan. Yang dulu dia ni lelaki. Tapi enjit sini jadi dah macam perempuan kan. Tapi bila dah tua, teringin anak-anak. So dia ambil anak angkat apa semua kan. Tapi dah tobat dah alhamdulillah. Tapi macam mana? Tak kahwin apa semua. Ambil anak angkat. Ada bagus anak-anak dia. Ambil anak-anak lelaki, dia tahu sama dengan dia senang lelaki. Hantar tahfiz. Belajar tahfiz Al-Quran. Ada yang macam tu. Bagus dia. Baik. Jadi keadaan ini berlaku bila seorang wanita telah berkahwin, tidak mampu untuk menghasilkan ovium yang sihat tapi rahimnya mampu untuk menerima tempelan. So dia sperm ni dia akan tempel pada dinding ovium tu. Baik. Kemudian ada cara keenam dia. Kedua-dua sperma adalah milik sepasang suami isteri yang sah di sisi Islam dan telah disenyawakan dengan kaedah persenyawaan luar. Tetapi kedua-dua benih ini ditempelkan pada dinding rahim seorang wanita lain yang bukan isteri kedua atau seterusnya kepada lelaki yang menyumbangkan sperma. Keadaan ini berlaku apabila si isteri tidak mampu untuk mengandungkan janin yang bakal lahir atas sebab-sebab kesihatan, namun wanita tersebut memiliki ovium yang subur. Ataupun keadaan ini berlaku apabila isteri tak mampu untuk melahirkan anak sekalipun dia memiliki dinding rahim yang baik untuk melahirkan anak. Cara yang ketujuh, cara ini dengan sama cara yang keenam, tetapi si wanita yang sudi untuk menjadikan dinding rahimnya sebagai tempat tempelan sperma dan ovium yang telah disenyawakan merupakan isteri kedua atau sebenarnya kepada pemberi sperma yang mengamalkan poligami. Pandangan Islam dalam persoalan yang berhubung kait dengan penyewaan buatan dan bayi tabung uji ini. Apa dia? Perlakuan seorang wanita yang mendedahkan auratnya kepada insan lain, yang Islam mengharamkan hubungan jenis antara keduanya. Pendedahan aurat tersebut diharamkan sama sekali oleh Islam, melainkan kerana tujuan-tujuan yang dibenarkan oleh Islam. Sikap wanita yang mahu untuk menghilangkan penyakit yang menimpa dirinya adalah dianggap oleh syarak sebagai satu sebab yang mengharuskan si wanita untuk membuka auratnya di hadapan orang yang bukan suaminya, tapi dalam ruang lingkup yang tertentu. Ini cerita inilah tadi pasal adab dan sebagainya kan. Kita beri sperm kat orang lah, orang beri sperm kat kita lah. Kita ambil sperm kita, ambil suami isteri punya ovium, kemudian tempelkan dekat ovium orang lain ke apa. Ni benda sulit dah tuan. Tapi kalau misalnya kita memang tak dapat anak semua, so proses-proses usaha ni kita anggap sulit. Bila kita jumpa pakar, apa hukumnya? Tuan-tuan tengok dalam YouTube kadang ada siapa tu hari tu hari kan, isu je kan, yang viral tu, dia marah pergi makan ubat tahan sakit pun dia kata haram lah, tak boleh. Beranak doktor yang sambut tu
dia kata berdosa lah, apa, masuk neraka dan sebagainya. Memanglah ada ilmu alat dan sebagainya tuan-tuan. Tapi kita ada juga daruriyat tu. Kita kena ingat dalam Islam tu dia ada rosah dia, keringanan dan sebagainya. Kalau dalam rumah tu semua lelaki saudara yang mahram dengan dia kan, tapi dia nak beranak, semua tak boleh tahu pula cara nak menyambut anak macam mana. Orang yang bukan mahram dengan dia yang tahu sambut. Untuk nyawa beranak, nyawa anak, nyawa perempuan. So dalam Islam mengharuskan orang lelaki untuk menyambut bayi tu. Tu ada kaedah-kaedah dia kan. Baik, ini tadi saya kata cara-cara. Macam-macam cara dibuat. Tuan-tuan faham kan? Maknanya ada yang cara tu benih suami isteri, dikeluarkan, senyawakan kat luar. Bila dah subuh dia dia punya medium dia. Lepas tu baru masuk dalam rahim isteri. Dia kalau benih dia dah nikah, baru ambil benihnya, benih suami isteri yang sah, masuk balik tu tak masalah. Yang dia masalah banyak ni ialah apabila ambil benih orang. Suami isteri ambil benih suami, ambil benih orang lain masuk kat dia. Ataupun suami isteri yang ada masalah isteri pula. So benih suami tumpang kat perempuan lain pula. Tak boleh kan? Tak boleh proses tu. Jadi ada kaedah-kaedah moden ni yang diharuskan. Tapi ada kaedah moden tu memang tidak dibolehkan. Okey. Ada soalan berkenaan dengan perkara tersebut. Kita panjangkan dia punya cerita tu. Dia kata apakah hukum penggunaan ibu tompang mendapatkan zuriat bagi pasangan yang mengalami masalah untuk mendapatkan zuriat? Tanya jawapan. Ini saya ambil dipetikkan mufti mufti wilayah Persekutuan Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri ni. Baik. Tidak dinafikan bahawa antara maqasid, iaitu tujuan perkahwinan. Saya dah sebut dari awal kan. Kahwin tujuannya apa? Nak anak. Itu tujuan utamanya, antaranya. Untuk mendapatkan zuriat demi meneruskan kelangsungan keluarga serta nasab keturunan. Kini terdapat pelbagai cara moden bagi menghasilkan zuriat bagi pasangan yang tidak mampu untuk mendapatkan zuriat disebabkan beberapa faktor kesihatan dan lain-lainnya. Salah satu caranya ialah dengan menggunakan kaedah ibu tumpang. Ibu tumpang yang mana kaedah ini dilakukan dengan mengambil sperma dan juga ovium pasangan terlibat yang disenyawakan di luar dan kemudiannya dipindahkan ke rahim perempuan yang lain. Selalunya ada bayaran yang dikenakan bagi proses penyewaan rahim tersebut. Macam sewa rumah, sewa homestay tu. Sewa 9 bulan, bayar berapa? Baik. Keadaan ibu tumpang adalah satu kaedah moden yang terhasil melalui kajian dan ianya terbukti dalam penghasilan zuriat. Namun, bagaimana pandangan Islam terhadap kaedah ini? Ini jawapan beliau ni. Tok Mufti ni jawab. Dia kata berdasarkan kaedah ibu tumpang ini terdapat beberapa gambaran sebagaimana kaedah ini dilakukan. Ianya diringkaskan sedemikian. Sperma dan ovium pasangan suami isteri yang disenyawakan di luar kemudian dipindahkan ke rahim perempuan ajnabi yang lain. Itu satu cara. Yang kedua, sperma dan ovium pasangan suami isteri disenyawakan di luar kemudian dipindahkan ke dalam isteri lelaki yang lain. Bagi yang poligami. Isteri sah dia juga dia ada 2 isteri. Isteri pertama tak boleh mengandung, ambil sperm dia, kemudian ambil ovium daripada isteri yang pertama, kemudian senyawakan masuk dalam rahim isteri yang muda. Isteri yang nombor 2 tu isteri dia juga. Ketiga, sperma dan ovium diambil dari lelaki dan perempuan yang lain, disenyawakan di luar kemudian dipindahkan dalam rahim perempuan ajnabi yang lain. Yang satu lagi, ambil lelaki dan perempuan sini, cantumkan masuk dalam rahim perempuan lain pula. Okey. Dan apabila telah selamat melahirkan anak, maka serahkan kepada mereka yang menginginkan zuriat. Sperma si suami disenyawakan dengan ovium perempuan ajnabi yang mana perempuan tersebut akan mengandungkan anak tersebut, dan apabila selamat melahirkan anak tersebut, maka akan diserahkan kepada pasangan bersama wang ganjaran. Diserahkan kepada perempuan ajnabi tersebut. Rahim pun boleh sewa bukan rumah je, tanah sewa, rumah sewa, kereta sewa, lori sewa, rahim pun sewa ini Ovium si isteri akan ambil bersama sperma dari lelaki ajnabi,
dan dipindahkan ke dalam rahim perempuan ajnabi yang lain, dan selepas melahirkan anak tersebut maka diserahkan kepada pasangan yang menginginkan anak tersebut beserta bayaran kepada ibu tumpang tersebut. Jumhur ulama di kalangan dia kata di kalangan muassirin tidak membenarkan semua cara-cara tersebut. Dia kata dalam kata lainnya penggunaan kaedah ini adalah haram bagi mendapatkan zuriat. Walaupun ambil ovium isteri yang pertama, kemudian sperma dia pindah dalam rahim isteri dia nombor 2. Itu pun jumhur ulama kata tak sah, tak boleh. Ini sebagaimana diputuskan oleh Badan Fatwa Dunia. Ada Badan Fatwa Dunia dia kata Majma' Al-Fiqh Al-Islami di Arab Saudi dia dah sebut ke itu. Adapun menyewa rahim hukumnya adalah haram pada syarak. Sewa rumah boleh, sewa lori boleh, sewa kebun boleh, pajak kebun tanam durian, musangking boleh. Tapi sewa pajak rahim orang tak boleh. Ingat tuan-tuan tak boleh. Baik. Para ulama fiqh contemporary juga sepakat mengenai pengharamannya. Salah satu sebabnya adalah kerana tidak dapat dipastikan siapa ibu yang sebenarnya bagi bayi itu disebabkan terdapat pihak ketiga, yakni pemilik rahim yang disewa, sehingga timbul permasalahan tentang siapakah yang lebih berhak menjadi ibu bayi itu. Apakah wanita pemilik sel telur itu ovium yang darinya tercipta janin itu akan membawa seluruh sifat, atau wanita yang di dalam rahimnya seluruh proses perkembangan bayi itu berlaku sehingga menjadi janin yang sempurna. Adanya perselisihan dan perdebatan yang besar bertentangan dengan tujuan dan maksud syariat Islam yang meraihkan kestabilan, ketenteraman dan menghilangkan pertikaian ataupun membatasi kadar yang selayaknya. So maknanya apa tadi? Walaupun dia kata benih tu sebenarnya bila dicantumkan kat luar masuk dalam ovium ni, telur bagi wanita ni, kita tak boleh tentu telur yang kita masuk ke atau telur yang sedia ada dalam rahim wanita tu yang akan bercantum dan menjadikan menjadi bayi dan sebagainya. Kan macam proses kembur, kadang-kadang telur tu dia dua telur dua-dua boleh membesar menjadi janin dan sebagainya. Dia proses dalam rahim tu kita tak boleh kawal. Lainlah kalau perempuan tu memang dia tak ada langsung ovium ataupun telur tak ada. Tapi kita suntik, ambil telur luar, ambil sperm luar, masuk dekat dalam dia. Masuk dalam rahim perempuan tadi. Dalam rahim perempuan tu sedia ada telur-telur dia juga, ataupun ovium dia. Jadi kita tak boleh pasti telur yang mana sebenarnya yang akan bercantum dengan sperma tu dan menjadi bayi. Itu masalah-masalah yang berlaku kan. Sebab tu secara keseluruhan jumhur ulama kata haram, tak boleh. Sebab nanti keluar, nanti kita tengok nanti nak binkan siapa, dia ni genetiknya banyak genetik siapa. Ini masalah ni. Dalam Islam nasab ni penting lah ni. Saya pernah sebut dulu, nasab ni dia jadi syarat ni untuk dapat harta pesaka, apa lagi, ibadat kan. Nasab ni menentukan sah, menentukan batal tak batal wuduk dan sebagainya. Jangan main-main. Kalau buat nikah nanti nasab ni nak kena betul-betul sah supaya walinya boleh menikahkan dia. Kalau dia punya nasab bayi ni tak sah, tak tentu, so wali dia tak boleh jadi wali untuk menikahkan dia ni. Bukan senang kan. Ni benda-benda yang kita kena fikir. Baik. Badan Fatwa Tempatan juga mengeluarkan fatwa mengenai isu ini. Antara badan fatwa di Malaysia yang mengharamkan penggunaan khidmat ibu tumpang ialah Pahang. Pahang dah keluarkan. Dia kata Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang kali kedua 208. Menggunakan kaedah khidmat ibu tumpang adalah haram walaupun sperma dan ovium atau selain daripada keduanya diambil daripada pasangan suami isteri yang sah kerana berlaku kekeliruan di sudut nasab anak. Saya sebut tadi, bila masuk dalam rahim tu kita tak boleh pasti 100% yang mana yang jadi sebenarnya. Sebab bagaimana sperma tadi, begitu je telur-telur dalam rahim perempuan. Juta banyak tu bukan seketul-ketul, banyak sebenarnya. Okey, jadi sumbangan sperma, ovium, embrio, rahim oleh pihak ketiga atau penggunaan lain keadaan adalah haram di sisi syarak. Bukan rahim saja tumpang tak boleh. Kita walaupun tak apalah, engkau tak boleh dapat anak, suami kau ni dia punya sperma tak bagus, aku sedekahlah sperma aku.
Tak apalah aku sedekah tak payah bayar. Tak boleh sebenarnya. Kesian orang kau ni, isteri kau tak boleh ngandung, kau, tak apa kau tompanglah kat rahim aku. Tak boleh. Saya kata yang paling senang tadi biarlah. Apa ada anak, ambil anak yang dah keluar. Ambil proses anak angkat. Lebih mudah. Saya sebut tadi kan. Nak jaga aurah, senang. Ambil bayi, susukan dia. Saya pernah sebut juga kan. Kalau susu pun senang. Kalau susu tu mudah. Dibenarkan oleh syarak. Perempuan yang mana dia tak kahwin, contoh anak dara ke, tak dara ke, kan, nak ambil anak angkat, nak jaga aurat lah, nak jaga wuduk lah dan sebagainya. Ambil bayi, susukan dia. Kalau dia tak ada susu, pergilah hospital. Dia makan pil ke, injection ke apa ke. Dia boleh galak dia punya apa? Apa dia panggil? Susu ni dia ada apa namanya? Apa dia panggil? Apa dia panggil? Hormon. Nak sebut hormon. Susu tu. Inject bagi hormon. Nanti dia boleh keluar susu. Boleh susukan bayi walaupun dia anak dara. Yang tu boleh, harus oleh syarak. Tapi pada lelaki tak ada lah kot. Kan? Tak ada lah. Sebab lelaki ni dia tak ada kilang susu. Perempuan ada kilang susu. Kalau inject bagi hormon, kilang dia boleh beroperasi. Lelaki, sorry lah, walaupun besar buah dada dia tak ada kilang buat susu. Inject pun dia besar je lah, dia tak boleh keluar susu. Dah maaf je tuan-tuan. Jadi yang menyusukan anak ialah isterinya. Bila isteri susukan anak, cukup syarat jadi ibu susuan, bapa automatically. Jadi anak tu anak susuan kepada dia. So dapatlah jaga auratnya, tak batal wuduknya dan sebagainya, jadi anak susuan kan. Tu kaedah yang mudah. Selangor juga, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor mengeluarkan hukum bahawa penggunaan khidmat ibu tumpang haram. Dia ada menggunakan kaedah khidmat ibu tumpang untuk mendapatkan zuriat adalah diharamkan oleh Islam. Walaupun sperma dan ovium adalah diambil daripada pasangan suami isteri yang sah, kerana ia akan menyebabkan berlakunya kekeliruan nasab anak yang akan dilahirkan. Dia kalau ambil daripada suami isteri yang sah, keluar buat persenyawaan, masuk balik dalam rahim isteri dia tu tak masalah. Yang jadi masalah tadi, tompang dalam, walaupun ambil daripada sperma suami dia, ambil daripada ovium ataupun telur isteri dia, dikeluarkan, senyawakan, dia tompang pada perempuan lain. Itu yang tak boleh. Kalau dia keluarkan, suami keluarkan, isteri keluarkan, buat persenyawaan kat luar, masuk balik dalam rahim isteri dia, itu boleh. Yang tak boleh ni tompang orang lain. Itu yang tak boleh. Baik. Kesimpulannya, isu ini, pengharaman di perkara ini adalah bertitik tolak daripada maqasid syariah, iaitu prinsip kata hifz an-nas, menjaga. Islam tu, hukum Islam tu dia menjaga. Saya dah sebut yang lepas kan. Jaga apa hukum Islam tu? Undang-undang peraturan Islam tu, dalam apa ni, jinayat kita belajar, diwujudkan hukum-hukum tu untuk apa? Menjaga akal, menjaga nyawa, menjaga keturunan, menjaga apa lagi? Harta, lagi menjaga nasab keturunan. Sebab tu ada hukum nikah kahwin, nak jaga nasab tu. Kemudian ada hukum apa? Hukum potong tangan lah, hudud lah, mencuri tu, nak jaga harta. Ada pula hukum sebat 80 kali rotan bagi orang yang minum arak, nak jaga akal. Jadi ni nak jaga nasab keturunan. Dengan membenarkan penggunaan khidmat ibu tumpang, kata sudah barang tentu membawa kepada kecelaruan nasab, identiti, ataupun genetik tu, dan juga keturunan. Dan lebih besar lagi boleh membawa kepada pergaduhan serta pengusahan jika masing-masing mendakwa anak itu adalah anaknya. Itu pun jadi masalah kan. Ambil sperm suami, ambil ovium ataupun telur isteri, tumpang kat perempuan tu, mengandung semua. Sekarang nak binkan siapa? Kalau genetik dia pula lebih pada ibu tumpang pula. Keluar mata biru macam ibu tumpang, rambut perang macam ibu tumpang. Sedangkan mak bapak asal, saya kata orang dia lain, hidung penyek, kulit hitam, rambut keriting, tak rupa pun saya kata. Rupalah sana pula. Itu yang masalah kan. Ni berlaku. Tapi kita kat Malaysia ni memang orang kata apa?
tak begitu apa? Tak begitu besarlah dia punya uh, masalah-masalah yang begini yang banyak benda berlaku ni negara yang maju di barat dan sebagainya di Singapura pun kan, negara-negara yang macam tu lah. Di Malaysia ni masih lagi orang kata terjagalah benda-benda yang macam tu. Baik, jadi pada keseluruhannya tentang ni ibu tumpang tadi mengikut fatwa Majlis Kebangsaan bagi orang Islam Malaysia kali ke-80 yang telah bersidang pada 1 hingga 3 Februari 2008 yang membincangkan hukum menggunakan kaedah khidmat ibu tumpang tadi. Dia kata untuk mendapatkan zuriat, maka diputuskan bahawa melakukan perkara tersebut adalah haram, tak dibolehkan dalam syarak. Tuan-tuan kena ingat. So anda kata kalau kita ni berkahwin, saya sebut tadi memang tujuan nak dapatkan zuriat, tak dapat zuriat ni carilah cara yang lain yang lebih munasabah, yang dibenarkan oleh syarak. Kadang-kadang orang lelaki ni pun pandai juga kan, kahwin isteri yang pertama tak dapat anak, nak kahwin satu lagi, tak boleh beranak. Kahwin isteri dua, tak beranak je, nak kahwin isteri nak beranak je. Macam-macam. Saya ada juga saudara ni, dia kahwin kayak anak pertama perempuan, kedua perempuan, tiga perempuan. Cakap bini dia, ini kali awak ngandung, kalau tak dapat anak lelaki, nak kahwin lain dia. Takdir Allah, bini dia mengandung, beranak dapat lelaki. So tak ada point ada nak kahwin lagi. Ni kerja Allah Ta'ala lah. Agaknya puas bini dia doa, ya Masya Allah. Dapatlah anak lelaki, dapat anak lelaki. Itu satu hal bab jantina. Ini bab yang tak boleh dapat anak. Jadi banyak kita dekat negara kita, artis-artis kita pun ada guna kaedah ni. Tapi kaedah yang digunakan syarak tadi, ambil daripada suami, ambil daripada telur isteri, senyawakan kat luar, lepas tu masuk balik dalam rahim isteri dia. Itu dibolehkan. Yang ada simpan pun ada. Ada artis kita dia simpan. Kadang-kadang dia orang simpan benih ni bukan apa tuan ada penyakit-penyakit ni dia boleh menyebabkan sperma ataupun benih suami ataupun ovum telur bagi perempuan ni dia tidak berkualiti. Antara dia kalau kena kanser dan sebagainya lah. Jadi untuk mengelakkan dia punya benih tu tak bagus, dia keluarkan awal-awal. Kaedah macam tu ada. Keluarkan awal-awal. Supaya dia tak rosak dengan sebab penyakit-penyakit kanser dan sebagainya. Jadi bila dia dah kahwin dah apa semua, okey ni dulu masa aku sihat apa semua ni, aku je benih, ambil balik. Sebab tu dalam fatwa tu disebut, kalau dia keluarkan awal-awal, kemudian dia nikah, walaupun suami isteri yang perempuan lelaki yang sama kan, tapi belum akad nikah, kemudian bila nikah cantumkan, dia tak boleh. Sebab bermula nasab tu dikira bila bermulanya akad, selepas akad tu. Akad nikah barulah lepas tu boleh buat proses. Sebelum tu tak boleh. Kan? Ada artis kita yang pernah buat tapi dah kahwin lah. Dah kahwin, susah dapat anak, keluarkan sperm suami dia. Kemudian di masuk freeze, dibekukan. Ni kerja Allah Ta'ala. Dah bekukan, bersimpan setahun. Satu bahagian ambil masuk dekat rahim suami isteri dia, jadi anak. Masanya masa yang sama keluarkan tu. Tapi satu tu dia simpan sebahagiannya. Satu bagi dekat isteri dia. Jadi cukup anak tu 4 tahun 5 tahun, ambil yang dia dah simpan tadi, masuk lagi dalam isteri dia. Jadi yang kedua pula. Dia kembar sebenarnya. Masa yang dia keluarkan tu sama. Cuma dia masuk ambil dalam rahim isteri tu waktu yang berbeza. Tu boleh lah. Sebab suami isteri yang sah dan tumpang dalam isteri dia yang sah tu juga. Tu boleh. Yang tak boleh tadi tumpang pada orang lain. Tapi di Amerika kalau tuan baca memang cerita banyaklah. Memang dia tumpang. Pernah saya baca tapi Allah alam lah, saya pun tak tahu. Dia pernah tumpang dekat lelaki. Saya terbaca tu lagi dekat dalam inilah berita dunia yang mana lelaki ni dia berusaha nak mengandung. Tapi itulah kita pun kalau secara logik macam tak boleh kan. Sebab bayi tu nak duduk dalam rahim. Tu tempat dia. Kita tak ada rahim. Kat mana nak duduk tu? Takkan nak ambil potong rahim masuk tumpang rahim-rahim sendiri dalam. Tak tahulah macam mana. Tapi eloklah gambar tunjuk dengan terbuyut, kembung perut gitu kan. Buncit perut. Wallahualam tu ceritalah. Macam dulu juga masa saya belajar dulu.
di Amerika ni dia buat kajian. Dia akan panggil apa satu kambing, dolly dia panggil. Dia buat teknik apa dia panggil Ni bukan cantum percantuman benih ni, bukan macam ni. Dia guna klon. Klon. Dulu di Amerika buat kajian, masya-Allah. Dulu ada cerita kan. Dia buat klon, ambil sel manusia, dia masuk dalam satu macam vacuum ke apa ke, dia letakkan dalam vacuum tu, dia punya cecair ke apa macam dalam rahim perempuan. Nanti dia membesar jadi orang. Tapi pusat tak ada. Tu cerita lah. Cerita science fiction. Keluar banyak macam orang, tapi pusat tak ada. Pasal dia tak lahir daripada ibu. Kalau ibu tu dia tali pusat cantum dekat dinding. Sebab sperm tu akan pergi lekat dekat dinding. Ni rahim perempuan. Nanti dia bergantung kat situ. Nanti dia makan minum dari pusat dia tu. Sebab tu kita ada pusat ni. Tengok pusat ni yang betul lah orang ni, ada ibu dia. Ni dia tak ada pusat. Sebab mereka percaya dia kata, kalau kita ambil sel kat mana-mana badan kita, body kita, ambil sel telinga ke, ambil sel kulit ke, kita boleh kembangkan jadi orang yang serupa macam kita juga. Dia kata lah. Dia buat pada pokok, jadilah. Buat pada haiwan, dia kata ada satu binatang dia panggil dolly ni, kambing yang dibuat teknik klon tu, jadi dia. Tapi itulah seko tu je lah. Kita tak tahulah. Itu yang dibuat pada orang pula, cuba. Wallahualam bisawab. Tapi kalau guna sperm, ovum ni biasa boleh jadi. Tapi kalau ambil sel aja, belum tentu boleh jadi. Sebab dia ada kaitan dengan apa? Kita manusia ada kaitan dengan roh. Qul ruhi min amri rabbi. Roh ni kerja Allah Taala. Bukan kita suka-suka manusia jadi gitu. Dia ada unsur roh ni. Ada body je tak ada roh, tak boleh hidup lah. Macam bateri tak ada power, ada je bateri cantik everyday, tak ada power. Masuk dekat dalam torchlight, tak nyala torchlight. Macam tu lah. Roh tu mesti ada dalam jasad, baru dia boleh hidup. Dah azan dah azan dulu Allah Akbar.
Allahumma salli Allahumma rabbana Allah SWT. Okay, saya sambung sikit lah. Kenapa tadi perkara-perkara tadi itu diharamkan? Kerana dia tu menimbulkan gharar, keraguan. Antaranya apa? Dia kata isteri kedua, contoh dia apa? Ambil apa? Sperma suami, ovum isteri yang pertama, lepas tu pindah dalam isteri yang kedua. Itu contoh. Jadi isteri kedua yang menjadikan rahimnya sebagai tempat tempelan kepada benih suami yang disenyawakan dengan benih madunya, wanita ini berkemungkinan akan mengandungkan zuriatnya dengan si suami sebelum berlaku tempelan hasil benih suaminya dan si madu wanita tersebut. Apa boleh berlaku macam tu. Atau boleh berlaku di sana kelahiran anak kembar yang kita tidak dapat pastikan adakah kedua anak kembar tu kepada isteri yang menerima rahim atau isteri yang memberi ovum, memberi telur dia. Betul boleh pastikan. Kemudian berkemungkinan benih antara suami dan isteri pemilik ovum yang ditempelkan pada rahim isteri yang menderma dinding rahimnya telah mati atau berlaku penyewaan baru antara suami dan isteri yang menderma rahimnya pun boleh berlaku. Masuk dia punya sperm dengan telur dia, tiba-tiba dia masuk dalam rahim, mati. Dia punya telur yang ibu tumpang tu pula yang bercantum dengan sperma dia. Boleh berlaku. Sebab tu benda-benda macam ni oleh kerana ada keraguan yang cukup besar, maka dalam Islam tadi difatwakan. Ini juga pandangan dia oleh Ustaz Khairul Nizam Mat Husin, BA Syariah Al-Azhar. Ada beberapa hujah-hujah lah. Antaranya disebutkan hadis Nabi SAW, la yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasqiya ma'ahu zar'a ghairih. Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat menyiramkan airnya, spermanya ke tanaman, ini farash rahim orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Jadi sel telur wanita tidak boleh disenyawakan kecuali dengan sel sperma suaminya sahaja. Ada lagi hujah. Kenapa dia kata tinggalkan apa yang meragukan kepada apa yang tidak meragukan. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tuan. Jadi oleh kerana ada keraguan-keraguan tadi yang besar, yang boleh menyebabkan masalah yang lebih besar, maka keputusan fatwa tu telah menyatakan perkara tersebut ataupun cara tersebut adalah cara yang diharamkan, tidak dibenarkan. Baik. Jadi kalau nak bahas lagi dia panjang je tuan. Jadi saya ingat cukup berkenaan dengan perkongsian kenapa pencantuman benih ni untuk mendapatkan zuriat melalui ibu tumpang ni diharamkan oleh Islam. Kenapa? Walaupun kita kata tadi kita modern kan, kita boleh keluarkan sperma tu, boleh keluarkan telurnya, tapi bila masuk dalam rahim isteri ataupun rahim orang lain, kita tak boleh pasti. Kalau ada ayat Al-Quran berkenaan dengan kunci perkara gaib kan, dalam surah surah Al-Baqarah, kunci perkara gaib, 5 kunci perkara gaib. Dalam surah apa tu? Dalam surah Al-An'am ayat 59. Tuan-tuan baca, cari. Saya ringkaskan aja. Okey, dalam surah Al-An'am tu ayat 59 dinyatakan ada 5 perkara kunci gaib, tiada siapa yang mengetahuinya melainkan Allah. Yang pertama, tidak ada seorang pun tahu apa yang berlaku esok melainkan Allah.
Kita tak tahu apa esok berlaku kan. Besok kita jadi kaya ke, kita miskin ke, kita accident ke. Ada itu semua kerja Allah Taala, tak tahu. Walaupun orang kata apa, selalu kata besok masih ada, tapi untuk siapa? Wallahu alam. Yang kedua, tidak seorang tahu pun apa yang ada dalam kandungan rahim melainkan Allah. Ni. Dalam kandungan sebenarnya kita tak tahu apa akan berlaku. Kita guna teknik tadi, masukkan, memang ambil sperma kita, memang telur ataupun ovium isteri tu tumpang dekat rahim orang lain. Belum tentu lagi yang jadi itu daripada sperm kita dan telur isteri kita. Itu yang saya kata tadi, ada keraguan. Yang ketiga, tiada dia seorang tahu apa yang dilakukan esok, apa dia buat besok. Walaupun kita rencana, planning, buat rancangan, belum tentu apa yang kita rancang besok boleh terjadi, boleh berlaku, ataupun berlaku sebaliknya apa yang kita rancang. Kemudian yang keempat, tidak ada diri seorang pun tahu di mana dia akan mati. Kita tak tahu kat mana kita mati. Mati kat negeri kita ke, mati luar negara ke, mati terbenam dalam laut ke, mati kena langgar kereta ke, mati sakit jantung ke, wallahu alam. Dan yang kelima, tidak seorang pun tahu bila datang atau turunnya hujan. Walaupun kaji cuaca kata sampai Siti Nurhaliza dia tunjuk ini hari besok dekat Muar ni mendung, malam pukul 7 hujan. Walaupun turun hujannya, tapi secara terperinci kawasan Muar kat mana tu yang turun hujan, mungkin tak semuanya. Mungkin kalau kita jangka mungkin 100 liter turun, tapi turunnya mungkin 10 liter aja. Kadang-kadang mungkin turun 100 liter, tapi turun tu 1000 liter, jadi banjir pula benda tu. Sebab tu pada asasnya mungkin kita secara orang kata secara yang bukan terperinci, kita boleh jangkakan hujan semuanya. Tapi yang terperincinya, yang sebenar-benarnya adalah dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga kan. Macam dulu kita dekat mana, saya ingat dekat Negeri Melaka kan, buat pembenahan hujan kan, kemarau, tak ada hujan pun kering, buat pembenahan hujan, campak apa dekat awan kan. Jadi campak awan pun tengok kelabu je. Tapi dia ingatkan hujan turun banyak, penuh kolam dia, tasik dia, rupanya turun sikit aja. Dia tak capai objektif dia kan. Sebab tu dikatakan bahawa perkara yang 5 tadi adalah diketahui oleh Allah semata-mata. Manusia tak dapat mengetahui secara terperinci. Tu dalam surah Al-An'am ayat 29 tadi, termasuklah perkara yang kita bahaskan tadi, tuan-tuan. Jadi wallahu alam, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada baiknya tuan-tuan. Mudah-mudahan diberikan kita kefahaman. Disebutkan kan, may yuridillahu bil khair yufaqihu fid din. Kalau Allah nak jadikan kita seorang yang baik, bagus, maka diberikan kefakihan, kepandaian, kefahaman dalam agama. Jadi mudah-mudahan bila kita faham dalam agama, kita menjadi manusia yang baik. Bukan saja baik dalam pengetahuan, baik dalam beramal. Tahu perkara-perkara ni, amal kita menjadi betul. Jadi wallahu alam. Kita akhiri dengan zikir kafarat surah As, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.